Amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita hari ini menyambung sesi bicara kita kerana selepas pilihan raya negeri yang ke-15 baru-baru ini kita ingatkan banyak isu dah selesai, tapi nampak gayanya masih banyak yang perlu kita perjelaskan, masih banyak perkara yang perlu kita beri pencerahan. Pada malam ini kita bertuah kerana panelis kita ni bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng orang Johor kata. Malam ini kita bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agung Barisan Nasional, dan juga Yang Berhormat Menteri Luar Negeri kita. Apa khabar Dok? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Dok. Ya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah kita seronok. Lama juga kita tak dapat. Last kali kita bersiaran semasa Ramadan yang lepas. Hari ini kita sibuk. Masing-masing sibuk, Tok pun sibuk. Jadi kita tengok banyak perkara yang Tok dah capai. Nanti kita akan ulas perkara itu. Baik Tok, kalau kita tengok perjalanan pilihan raya negeri baru-baru ini, sepertinya ahli-ahli UMNO sendiri tidak dapat menerima hakikat bahawa apa yang kita jangkakan yang kemungkinan besar akan berlaku selepas PRU15 akan di copy paste, akan berulang lagi pada pilihan raya negeri, kerana itulah yang banyak dikatakan oleh pakar-pakar sains politik. Komen ni Datuk Seri. Ya, kita melihat bahawa dia merupakan satu proses pembentukan kerjasama yang baru. Tentunya dia mengambil masa yang panjang dalam proses untuk meyakinkan ahli. Yang ini kita melihat antara aspek kenapa ianya tidak mendapat tidak dapat kita gerakkan dengan sepenuhnya. Yang pertama. Yang keduanya juga ialah berkaitan dengan kadar yang bilangan yang keluar mengundi, peratusan yang tidak seperti biasa. Dan ini antara faktor yang kita lihat kenapa ianya berlaku begitu. Saya percaya kalau proses itu berterusan dapat dilakukan, ia akan memberikan natijah yang berlainan. Sebagai contoh, sewaktu kita mengadakan kerjasama dengan MN, dia mengambil masa lebih daripada setahun untuk kita membina naratif yang baru itu, kerana bukan senang bila kita nak membuka satu lembaran yang baru dengan hubungan yang baru dengan mereka yang pernah tidak bersama dengan kita. Tentunya mengambil masa yang agak tidak terlalu lama, tapi merupakan satu proses tempoh masa yang tertentu untuk membolehkan proses penerimaan di kalangan ahli-ahli secara majoritinya dapat dilakukan. Baik. Ramai pihak menyalahkan UMNO bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan yang di dalamnya ada DAP, menyebabkan naratif Melayu Islam terancam yang dibawa oleh Perikatan Nasional itu betul-betul ada bite dan menerima sokongan banyak daripada rakyat Malaysia. Tetapi sebelum itu dalam pilihan raya yang ke-15 kali pun UMNO bertanding solo, tetapi UMNO juga berhadapan dengan penolakan orang-orang Melayu. Komen Datuk? Ya, kita perlu melihat lebih daripada satu faktor sebenarnya, dan kalau dikatakan ini merupakan antara naratif yang dibina untuk meyakinkan pendukung-pendukung ataupun pengundi-pengundi yang berada di luar sana. Kalau nak dikatakan bahawa pendekatan kita bersama dengan DAP itu, kita kena ingat yang membawa naratif itu cuba menjual kepada masyarakat Melayu khususnya, mereka pernah mengadakan kerjasama itu pada tahun 1998 sebagai contoh, dalam konteks Barisan Alternatif. Lepas tu 2008 juga diadakan dengan Pakatan Rakyat, di mana PAS waktu itu bekerjasama dengan elok saja dengan DAP dan dibina dan bagi mereka mencapai satu matlamat tujuannya untuk menang dalam pilihan raya. Mungkin di waktu itu di kalangan mereka dapat bekerjasama kerana mereka telah membentuk satu musuh bersama, iaitu Barisan Nasional. Dan kali ini pula apa yang berlaku terkalih daripada mereka yang sebelum ini menganggap ini kawan, sudah pun menjadi musuh, dan tiba-tiba UMNO yang berada di dalam coalition ini
pula dianggap sebagai musuh oleh mereka, dan ini dimainkan sebagai satu naratif sehingga kan ramai ada yang terpengaruh dengannya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya mungkin disebabkan oleh beberapa pengalaman yang berlaku sebelum ini dalam tempoh yang terdekat ini, menyebabkan gambaran-gambaran itu telah terbina di dalam pemikiran sebahagian daripada pengundi-pengundi ataupun mereka yang berada di atas pagar yang tidak berparti, yang melihat tentang parti mana yang dapat sebenarnya menjaga kepentingan. Walhal dalam konteks UMNO, apabila kita membuat keputusan Barisan Nasional khususnya, bila kita nak buat keputusan untuk bersama dalam Pakatan bekerjasama dalam Pakatan Harapan ini, kita telah pun menyatakan dengan jelas soal perjuangan kita, teras perjuangan UMNO sebagai contoh, iaitu teras berkaitan dengan tentang hak-hak keistimewaan Melayu, tentang Islamnya, tentang raja-raja Melayunya, tentang bahasa Melayunya. Ini kita letakkan dengan sejelas-jelasnya sebelum kita mengadakan perundingan lagi. Kalau asas ini boleh diterima, barulah kita mengadakan perundingan itu, dan itu diterima. Walaupun kita bercakap soal ini, namun dianya nampaknya oleh kerana kempen yang berterusan, yang bertalu-talu, menyebabkan terdapat ramai yang mengatakan bahawa apa yang dikempenkan oleh mereka itu seolah-olah benar akan berlaku. Walau kita tahu bahawa itu adalah merupakan proses kempen yang dilakukan bagi memenangi sesuatu pilihan raya. Kalau kita tengok antara perkara yang dijadikan motivasi kepada jentera-jentera Perikatan Nasional adalah menjanjikan bahawa dengan kemenangan mereka nanti, mereka akan melihat bahawa kerajaan yang diterajui oleh PMX akan jatuh pada bulan Ogos ini. Komen Datuk? Saya bertanya kepada mereka balik. Saya kata, apa tujuan kita sebenarnya? Sedangkan kita tahu bahawa pembentukan kerajaan di peringkat persekutuan itu adalah berdasarkan kepada sistem parlimen, berdasarkan bilangan anggota-anggota parlimen yang berada di dalamnya. Dan sedangkan pilihan raya yang baru lalu ini, PRN, hanya melibatkan negeri-negeri. Dia bilangan itu tidak akan mengubah, cuma bagi mereka dia akan meningkatkan lagi suhu psikologi penentangan itu, dan meningkatkan lagi dari segi perasaan ketidaktentuan, keadaan yang tidak stabil akan dimainkan terus dalam usaha untuk menggugat, menggoncang kerajaan yang ada ini. Tapi dari segi praktisnya, bagaimana kita nak lakukan, melainkan kalau ada gerakan-gerakan tertentu di kalangan ahli-ahli parlimen, katakan ada ataupun secara berparti, kerana dia tidak boleh dilakukan secara individu sekarang ini, kerana semuanya tertakluk kepada Akta 4 parti. Dan yang ini dimainkan berterusan dalam usaha untuk menggugat ketahanan kerajaan yang ada. Cuma saya persoalkan ini kerana untuk apa sebenarnya kita lakukan, sedangkan negara memerlukan kestabilan sekarang ini. Pilihan raya sudah habis, dan inilah masanya untuk kita memberi tumpuan untuk membangunkan negara dalam keadaan persaingan ekonomi yang ada pada hari ini dengan suasana ketidaktentuan ekonomi dunia dan sebagainya. Sepatutnya tumpuan kita berikan kepada negara, pembangunan semula negara kita. Dan namun kita lihat masih ada lagi gerakan-gerakan yang dilakukan guna untuk menggugat ketahanan, dan akhirnya dia memberi satu impak yang tidak baik kepada negara. Saya selaku Menteri Luar, dalam sesi-sesi perbincangan, dalam lawatan-lawatan luar negara, soalan-soalan ini dibangkitkan tentang kedudukan Malaysia, dan alhamdulillah apabila mereka melihat di bawah kerajaan PHBN ini dengan jumlah seramai 148 itu sendiri telah memberi satu keyakinan kepada para pelabur dan Captain of Industries yang ada di negara yang berkenaan. Mereka melihat dengan sejumlah yang ada ini, dia memberi satu indikasi yang baik untuk mereka datang melabur. Tapi sekiranya
gugatan-gugatan terus dilakukan. Tentunya mereka, dan kita hidup dalam dunia yang terbuka pada hari ini, mereka akan melihat, dia akan kata apa dah jadi dengan Malaysia. Yang ruginya bukan hanya dalam konteks bukan hanya Perdana Menteri, yang ruginya ialah negara kita sendiri di mata dunia. Dan sedangkan orang ingin melihat semula, datang semula ke Malaysia untuk melabur. Dan kita tengok dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini, macam mana jumlah pelaburan yang mulai datang, keyakinan pelabur sudah mulai wujud. Setiap kali lawatan kita keluar juga berkaitan dengan soal-soal pelaburan yang nak dibawa masuk ke Malaysia, dan ini memberikan satu gambaran yang baik kepada imej negara kita. Tapi kalau ia berterusan macam ni, dia tentunya orang akan bertanya balik. Jadi inilah yang kita cuba elakkan. Sepatutnya sudah ada kita sampai ke garis kita di mana pilihan raya sudah habis, dan masanya untuk kita semua, sama ada daripada pihak kerajaan maupun daripada pembangkang, untuk sama-sama memberi tumpuan bagaimana kita nak membawa Malaysia ke hadapan, membangunkan semula Malaysia kita, dan dengan bekerjasama dalam hal-hal yang boleh membawa kebaikan kepada negara kita. Patutnya itu yang kita berikan tumpuan. Saya harapkan suasana ini akan kembali pulih selepas ini. Baik, Datuk Seri, setiap kali pilihan raya, maka isu-isu yang tajam dimainkan. Isu 3R, itu perkara yang kita tengok banyak sangat berlaku, sehingga banyak kertas siasatan dan pendakwaan telah pun dibuat ke atas beberapa figura. Tetapi yang paling merungsingkan kita, apabila kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin politik seolah-olah mereka sabotaj ekonomi negara kita, menakut-nakutkan pelabur, mengatakan perkara-perkara yang tidak benar tentang angka-angka ekonomi dan kesannya kepada rakyat, dan akhirnya ini mampu memberi ketakutan kepada para pelabur, dan bukan pemimpin politik yang akan menerima akibat, tetapi rakyat besok kalau hilang kerja. Jadi ramai yang berpendapat kemungkinan kita perlu gubal satu bil, satu undang-undang supaya sabotaj ekonomi ini, baik secara langsung dan tidak langsung, mesti diadakan supaya semua pemimpin-pemimpin politik, ahli-ahli politik tidak cross the line semasa mereka berkempen. Komen Datuk. Saya, selain daripada soal untuk kita melaksanakan sebarang peraturan dan hukum, bagi saya yang paling mustahak ialah bagaimana kita sebagai ahli politik dapat membangunkan nilai-nilai moral politik itu sendiri. Moral politik itu berkaitan dengan soal nilai yang ada dalam diri kita, soal bagaimana kita menahan diri kita daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh membawa keburukan, kenyataan yang boleh membawa fitnah kepada pihak lain, ataupun yang boleh meruntuhkan imej dan kedaulatan sesebuah negara. Yang ini bagi saya lebih mustahak. Bagaimana seseorang ahli politik itu, di samping mempunyai tujuan dan matlamatnya, tetapi dalam masa yang sama dia dapat menahan dirinya daripada melakukan kerosakan kepada negaranya. Yang ini lebih macam, maka saya lebih suka untuk mengesyorkan supaya dalam setiap diri kita itu ada mekanisme dalaman moral politik kita kepada negara kita. Itu yang paling besar. Baik, baru-baru ini semasa saya mewawancara Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Datuk Seri Azalina Osman Said, beliau memberi bukti-bukti yang menunjukkan bahawa sebenarnya ahli-ahli politik yang bertanding, khususnya pada baru-baru ini, kali ini kita ada measurement, kita ukur berapa banyak wang yang mereka habiskan untuk kempen media sosial. Jumlah itu easily melangkaui jumlah 200,000 yang dibenarkan untuk perbelanjaan pilihan raya. Komen Datuk Seri. Ya, yang ini suatu benda yang kita tak dapat measure, kita tak dapat ukur. Sebab dia bergerak secara elektronik. Dan apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Azhar itu, kerana beliau merupakan seorang menteri yang memerhatikan dari segi pergerakan, dan itu adalah merupakan suatu yang perlu kita beri perhatian. Ada kebenarannya, kerana kita lihat bagaimana pantasnya, aktifnya
TikTok, sebagai contoh FB dan lain-lain lagi yang menggunakan platform social media ini bergerak dengan begitu, dan kita tahu semua yang nak gunakan itu mestilah berdasarkan kepada how much you pay, berapa yang dibayar. Dan kita buat pula perbandingan dengan parti yang lain. Kenapa mereka tidak kerana secara perbandingan dari segi kemampuan keuangan untuk menggunakan platform social media ini memerlukan satu belanjawan yang besar. Jadi bagi saya apa yang disebutkan beliau itu perlu diberi perhatian. Baik, sepanjang kempen ini Datuk Seri, banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada kerajaan perpaduan pada hari ini yang diterajui oleh Yang Berhormat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya tidak ada satu perkara, tidak ada, kalau kita tengok Presiden Bersatu sekalipun dia mencabar, bagi tahu saya satu perkara yang Datuk Seri Anwar berjaya lakukan. Baik, malam ini sekali nak imbau tentang tuntutan waris Kesultanan Sulu, di mana Datuk Seri Azhar juga main main peranan yang amat penting dalam mengedepikan tuntutan-tuntutan waris Kesultanan Sultan Sulu ini, di mana kita lihat ada growing concern di masyarakat luar kerana mereka menggunakan litigation funder untuk mencabar kedaulatan sesebuah negara melalui tuntutan ini. Datuk Seri yang terlibat dalam proses ini, apa yang Datuk Seri boleh komen? Yang pertamanya, di Malaysia memberi perhatian yang serius kepada perkara yang berkaitan dengan kedaulatan. Dan prinsip asas Malaysia ialah kita tidak akan mengorbankan walau seinci pun hak kita. Itu asas kita. Di mana saja kita mengadakan perundingan, ni soal yang berkaitan dengan kedaulatan, kita tidak akan berkompromi. Sebab itu Kabinet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan penegasan beliau bahawa yang ini kita kena pastikan kita akan lawan mereka. Kita tidak boleh membiarkan begitu senang sekali pihak-pihak tertentu yang funder sekarang ni seolah-olah sudah menjadi satu perniagaan, untuk orang membuat duit dan sebagainya dengan menggunakan funder yang ada, dikumpulkan wang dan menggunakan litigation process ini untuk mendapatkan keuangan. Itu semua asasnya kepada untuk mendapatkan wang. Jadi yang ini kita tidak boleh benarkan. Sebab itulah usaha yang bersungguh-sungguh dilakukan melalui pendekatan secara sistematik, dan saya diberi tanggungjawab, Azhar dibagi tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melaksanakan satu proses menentang langkah-langkah yang dibuat oleh mereka. Alhamdulillah, berkat daripada gerakan yang kita buat secara bersama, kita saling membantu di antara satu sama lain, dan itu telah memberi kesan yang sangat besar dan memberikan kemenangan kepada Malaysia selama ini dalam proses-proses tuntutan, sama ada dibuat di Spain, dibuat di Perancis, yang kali kedua pun dibangkitkan di Amsterdam, dan akhirnya Alhamdulillah. Tapi puak-puak ini dia tidak akan berhenti di situ, sebab dia tahu dia akan pergi ke banyak negara lain-lain lagi untuk dia buat. Tapi kesan apa yang kita dapat dengan kemenangan itu sebenarnya merupakan kes yang landmark, dan akan menjadi rujukan kalau proses apa yang mereka lakukan kemudian itu dia akan dirujuk kepada keputusan yang benar. Dan ini merupakan usaha yang kita buat, dan ini adalah bentuk-bentuk perkara dan kejayaan yang kita berikan kepada negara ini hasil daripada kerajaan yang ada ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ucap terima kasih kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina dan juga Datuk Seri Zamri Kadir kerana dua figura yang memainkan peranan penting mengenepikan tuntutan Kesultanan Sulu ini yang menjadi satu perkara yang tiba-tiba menggemparkan seluruh negara. Jadi kalau pihak-pihak yang tak bertanggungjawab mengatakan kerajaan perpaduan ini tidak mencapai apa-apa kejayaan sekalipun, saya ingat mungkin mereka kena lihat baliklah isu sebesar ini berjaya dirungkai di bawah teraju Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berbanding dengan apa yang Tun Mahathir lakukan dengan menggadaikan Pulau Batu Putih kita. Kes Pulau Batu Putih itu adalah satu kes yang menyedihkan kerana kita tidak meneruskan rayuan sedangkan kita berpeluang berbuat begitu. Jadi ini saya ingat
akan menjadi pengajaran yang besar. Kalau kita salah memilih kerajaan, mereka yang tak kompeten, ya itulah yang akan terjadi. Baik, Datuk Seri, antara perkara yang dilontarkan untuk meragui kepimpinan kerajaan yang ada sekarang ini ialah tentang pelaburan, di mana kita ada kementerian yang bertanggungjawab, MITI bertanggungjawab membawa masuk pelaburan. PM sendiri begitu cakna mencari pelaburan, dan kementerian luar juga begitu memainkan peranan untuk memastikan perkara-perkara ini berjalan bagi meningkatkan keyakinan pelabur-pelabur dan pandangan pelabur asing kepada negara. Isunya di sini, Datuk Seri, ramai yang bertanya sejauh manakah pelaburan-pelaburan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu mampu direalisasikan dalam masa terdekat. Contohnya bila PMX membuat sidang video dengan Elon Musk untuk projek Tesla, pihak sebelah sana mengatakan, alah, ini kalau setakat nak buat showroom di pavilion, siapa-siapa pun boleh, sedangkan niat sebenar Elon Musk bukan nak buat showroom. Komen ya, so kita tengok dia merupakan satu gerakan yang dibuat, naratif optik yang cuba dibina oleh pihak mereka, iaitu apa saja yang disebutkan, apa saja yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah merupakan pembohongan. Lepas tu dia guna istilah bohong, mohong, macam-macam lah dia panggil kan, supaya benda tu berterusan dilakukan dan masuk ke dalam fikiran rakyat, bahawa apa saja yang dibuat, apa saja yang diumumkan oleh PM itu semuanya bohong belaka. Dan hari-hari masuk begitu, dia mainkan, ya, dia akan question ini, termasuklah soal pelaburan. Dan kita tahu bahawa benda-benda tu real yang berlaku waktu dia bukan hanya cerita, dia tunjukkan. Saya ambil contoh waktu pertemuan dengan Elon Musk. Semua rakyat Malaysia boleh melihat bagaimana pertemuan itu diadakan dan juga janji-janji yang dibuat, ya, dan dipersetujui. Dia bukan hanya melibatkan Perdana Menteri dan Elon Musk, disaksikan oleh Zafrul sebagai Menteri MITI, dan namun oleh kerana dia nak menggugat tentang perspektif atau naratif itu, persepsi yang nak dibinakan itu. Dia mengatakan bahawa semua ni itu hanya lakonan, mainan belaka, tak betul, dia tak akan berlaku. Contohnya macam pelaburan daripada Chile, daripada China. Kita tahu siapa waktu lawatan Yang Amat Berhormat ke China sebagai contoh. Saya berada di situ, bertemu dengan pengurusi Geely itu sendiri, yang datang dengan timnya, berjumpa dengan Yang Amat Berhormat PM kita, berbincang dari segi detailnya, bukan hanya soal baru nak menyatakan benda ni saya bercadang itu, tetapi telah pun melihat aspek-aspek apa masalahnya yang boleh kita selesaikan pada kadar yang segera, bagi membolehkan Geely masuk dengan segera. Dan Rongsheng sebagai contoh satu lagi yang saya saksikan sendiri, pelaburan mereka nak masuk ke Pengerang dan sebagainya, dan semua ini adalah merupakan satu benda yang real. Tetapi of course benda ini tentunya tidak disenangi bagi mereka yang mahu menentang beliau, yang untuk memberikan gambaran yang negatif, dan sehingga kan soal-soal pelaburan dan untuk negara pun sampai ke situ jadinya, ya. Sepatutnya apabila kita mendengar berita-berita yang baik seperti ini, ya, kita orang kata welcome lah, ya, kepada ni. Akhirnya yang akan memberi manfaat bukan kepada parti, bukan kepada coalition P8BN ke, tapi yang akan memberi kebaikan, manfaatnya kepada seluruh negara, akan wujudkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Inilah cabaran negara kita sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, hanya dengan menggunakan digital asset yang kita ada pada hari ini, dengan mudah kita menolak kebaikan dan segala apa yang positif yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi saya ingat YB Fahmi Fadil kena tengoklah benda ni, Menteri Komunikasi dan Digital, bagaimana rakyat kita menggunakan aplikasi ini bukan untuk kebaikan tetapi lebih kepada untuk menghasut dan sebagainya. Saya rasa beliau sudah maklum dengan perkara ini. Baik, 10 hari bulan Ogos di Dewan Undangan Negeri Sabah, seorang adun, yang itu adun daripada Tungku, telah membuat satu kenyataan yang menggemparkan, mempertikaikan isu ambalat. Sedangkan saya ingat ketika isu ini meletup sebulan 2 yang lepas, kita dah banyak bagi pencerahan tentang apa sebenarnya yang berlaku di ambalat, tetapi beliau masih lagi juga berpegang dengan naratif
perkara ini tidak pernah dirundingi dengan Kerajaan Negeri Sabah, dan perjanjian treaty yang dilakukan itu ia merugikan Negeri Sabah dan juga Malaysia amnya. Apa yang berlaku sebenarnya, Datuk Seri? Yang Amat Berhormat telah pun menjawab dan siri-siri penjelasan telah dibuat, berkali-kali dibagikan cerita sebenar berkaitan dengan treaty yang dibuat ni. Namun ia berterusan dijadikan isu oleh kalangan yang tertentu. Kita pun tidak tahu kenapa mereka, sebab yang ini yang kita ceritakan ialah berkaitan dengan kedudukan kedaulatan negara kita. Dia bukan benda kecil, bukan benda yang boleh dimain-mainkan, dan seolah-olah dengan kedatangan Jokowi ke Malaysia itu dan nak memaksa PM kita kena sign dan setuju, gitu aja. Macam kena ambush last minute. Macam kena ambush dan buat setuju macam tu. Dan gambaran yang diberikan kepada Yang Amat Berhormat begitu. Seolah-olah oleh kerana kita nak ada hubungan yang baik, maka kita pun sign lah apa saja, kita bertolak ansur. Bukan soal itu. Soal yang dibuat bagi hubungan dua buah negara, bukan hanya melibatkan Indonesia, mana-mana negara sekalipun, dia melibatkan kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan sempadan sebagai contoh. Dalam penentuan sempadan, sama ada sempadan laut maupun sempadan darat, dia memerlukan proses perundingan yang panjang. Macam kes yang disebutkan ini, yang kononnya ada isu ambalat, kita telah mengorbankan ambalat kepada Indonesia. Dia tidak berlaku apa yang digambarkan itu. Dan proses perundingan yang berkaitan dengan sempadan Malaysia Indonesia ini berkaitan dengan kawasan yang berkenaan. Kita ada kawasan-kawasan yang lain lagi yang melibatkan kawasan sekecil ini, ya, dalam lingkungan 12 nautical mile ini, ya, sudah mengambil masa 18 tahun. Bayangkan macam proses tu yang dibuat, yang melibatkan berbagai agensi, yang melibatkan pakar-pakar yang dilantik oleh kerajaan Malaysia, kerajaan Indonesia, dan telah pun diterangkan, dijelaskan bahawa soal yang disebut ambalat itu tak masuk lagi pun, tak bincang lagi pun, tak diadakan perundingan secara berterusan, tak ada. Yang baru kita bincangkan ni melibatkan dalam kawasan laut Sulawesi itu, dalam dipanggil sebagai wilayah ni, dipanggil laut wilayah ni. Dan kalau kita tengok ni, ya, ini gambaran yang saya boleh zoom di saya kamera. Nanti kita tunjukkan, ya, supaya dapat tengok. Dan umpamanya yang melibatkan sehingga laut ini dari segi pembahagian laut lah kita katakan. Yang ni apa yang disebut sebagai perairan dalaman ni, daripada darat sampai ke air surut lah, ya. Kemudian daripada laut wilayah ni ada pembahagian dia. Dari mana dalam peraturan laut, dari segi pembahagian laut dalam undang-undang antarabangsa ni, kalau konvensyen undang-undang laut ni, dia benda ni dah ada pembahagian kawasan, ya. Bukan hanya melibatkan kawasan laut Sulawesi. Mana-mana kalau ada perundingan dan perundingan, dah pembahagian laut tu dah ada. Misalnya daripada darat ke kawasan yang paling surut, kawasan kita lah. Tapi daripada kawasan paling surut tu nak pergi ke kawasan 12 nautical mile, tu dipanggil laut wilayah, ya, laut wilayah tu. Jadi kalau ada pertikaian kedua-dua buah negara ni, kata dia claim dia punya, yang ni kita kata baru perundingan. Jadi maksudnya perundingan yang baru nak buat ni daripada 12 nautical miles, dan termasuk ni kawasan baru nak masuk ni kawasan yang zon yang dipanggil zon ekonomi ZEE ni, yang di ZEE ni, yang kawasan yang kan dikatakan ada ambalat apa semua. Kita tak bincang lagi pun. Belum sampai ke situ lagi pun, tetapi dijadikan satu isu, dimainkan, dipaksakan kepada pemikiran masyarakat kita untuk mempercayai bahawa Malaysia telah pun jual, telah pun mengorbankan kedaulatan kita apa semua. Jadi saya nak ulang sekali lagi, ya, tak usahlah kita bermain ya, keterlaluan politik yang sebenarnya sehingga dia boleh
menjejaskan dari segi hubungan di antara dua negara, dari soal kita, soal kita yang mempertahankan kedudukan kita, apa semua ni. Jadi kalau nak ceritakan panjang lah dari segi kedudukan ni, saya pun minta supaya pakar-pakar untuk ceritakan terus. Jadi apabila dimainkan lagi, dan kemudian bukan hanya melibatkan YB apa nama Tunku. adun Tunku ni saja, tetapi mereka menggunakan kenyataan adun Tunku ini untuk bermain lagi sekali. Ya, kalau kita tengok umpamanya dalam TikTok yang keluar dalam WhatsApp dan sebagainya yang dimainkan itu, lebih kepada mereka yang mengambil kesempatan, yang cuba memberi tafsiran mereka. PM sebut begini, manakala KLN, Kementerian Luar sebut begini, tak betul antara dua, mana satu yang betul. Jadi dia cuba mengelirukan kepada rakyat Malaysia seolah-olah matlamat dia ialah untuk meracuni bahawa Malaysia telah mengorbankan ambalat kita. Di Indonesia mereka membicarakan tentang ambalat. Dia bincanglah tentang ambalat dia. Tapi kita tak bincang lagi pun. Ya, di kalangan mereka mungkin dia buat isu ini, isu itu, mereka agak bincangkan. Tapi akhirnya nanti yang melibatkan kedua-dua negara apabila dibuat perjanjian itu, maka perjanjian itu hanya melibatkan baru hanya kawasan kecil ni. Laut wilayah. Ya, baru kawasan itu yang melibatkan. Jadi saya pun kemudian kita akan masuk ke zon berdampingan, macam-macam lah dia punya istilah-istilah ni. Yang ini kita pakar-pakar telah pun menceritakan, ya, telah pun menceritakan tentang kedudukannya di mana, kawasan mana yang kita nak kena ukur. Ada kalau kita tanya pakar-pakar, ya, sebab tu saya minta pakar cuba untuk menceritakan. Umpamanya daripada laut wilayah kita, lepas tu dia masuk ke kawasan zon apa nama panggil zon berdampingan ini. Jadi semuanya itu melibatkan kawasan-kawasan yang perlu dikira. Jadi kita ni baru masuk sedikit ya untuk membolehkan kita buat garis sempadan kita, ya, dan akhirnya nanti barulah kemudian nanti akan masuk perundingan yang melibatkan termasuklah yang lain-lain nanti. Jadi belum masuk pun lagi, tapi dimainkan seolah-olah kita telah pun dah korbankan kita punya ambalat dan sebagainya. Baik, untuk makluman dan untuk pengetahuan netizen di luar sana, Datuk Seri, apakah kepentingan ambalat ni kepada Indonesia dan apakah kepentingan ambalat ini kepada Malaysia? Dia begini ya, kalau kita lihat semuanya berada dalam perairan zon ekonomi eksklusif ZEE. Kita pergi ke negara mana, bukan hanya Malaysia, juga terlibat negara-negara lain pun dia akan berbincang untuk mengukur di mana kawasan ZEE dah. Dan selepas ZEE itu, lepas 200 nautical mile tu, dia panggil laut lepas. Kalau dalam ZEE itu dia panggil pelantar benua. Jadi masing-masing negara akan mengatakan negara yang berkongsi lautan ini, ya, cukup mudahnya, ya, macam kita kalau ambil contohlah di Laut Cina Selatan, ya, di Selat Melaka, tentu ada negara-negara berjiran. Jadi masing-masing akan mengukur mana kawasan dia. Kita pun akan kata di sisi kita punya kawasan, yang lain pun dia akan kata dia punya kawasan, tetapi semuanya itu perlu dilakukan secara perundingan yang berteraskan kepada peruntukan undang-undang antarabangsa, undang-undang laut antarabangsa, konvensyen undang-undang antarabangsa yang disepakati dunia. Jadi itu yang paling mustahaknya. Jadi dia tak boleh orang kata buat pakat-pakat kata ginilah. Malaysia pun kita ada, kita punya prinsip macam mana kita mengukur kawasan kita. Dan kemudian bagi negara lain dia kata dia pun ada kawasan dia. Bagi negara yang berkongsi yang saya maksudkan ini. Jadi yang ini yang perlu dilakukan perinciannya. Dia bukan boleh mengambil masa hanya sehari dua ataupun hanya berdasarkan kepada lawatan dua pemimpin kita sign. Tidak. Dia merupakan satu proses yang sangat panjang. Di mana yang baru-baru ini kalau kita buat poin-poin titik-titik ni nanti mungkin orang tak apa faham. Dari titik pada ke titik mana? Saya akan minta kepada tim kita cuma masukkan supaya
Nampak jelas. Nampak jelas. Yang ini yang kita buat ni sebenarnya bangun ni itu banyak tu dan yang ambalat ni di kawasan ni, di kawasan yang besar. Jadi kesimpulannya masih banyak lagi perkara yang belum diselesaikan berkenaan dengan sempadan ini. Dia baru sebahagian kawasan kecil je. Ya, yang untuk kita serta untuk mencari kita punya titik-titik point kita tu oleh kedua-dua negara. Ya. Jadi yang ini saya nak jelaskan lagi kepada rakyat supaya kita tidak orang kata terpengaruh dengan ada penganalisis di luar yang seolah-olah mereka lebih faham, pakar dalam bidang ini. Kemudian tu kalau dia seolah-olah dia cuba nak menggambarkan kepada sekalian rakyat bahawa apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri itu adalah satu pembohongan, ya, satu manipulasi. Apa disebutkan oleh kementerian pun begitu juga dalam usaha untuk mengatakan bahawa PM ini bercakap bohong semua, tak betul. Dan kita sebenarnya yang berlaku begini, apa yang buat di sini. Lepas itu digunakan oleh debat di Indonesia. Itu soal perdebatan di mereka, rakyat kita pun akan berdebat juga nanti berkaitan dengan kedudukan. Akhirnya bila isu itu telah pun dijelaskan, dicabar pula supaya kenapa tidak diceritakan pula tentang dibentangkan kepada rakyat umum apa semua. Kita tahu bahawa dalam semua orang tahu, bagi mereka pakar-pakar tahu, setiap perundingan oleh kedua-dua pihak tentunya tertakluk kepada beberapa perkara yang tidak boleh dibuka untuk masa kini berdasarkan proses apa ini sebagai proses pengesahan, ratifikasi Indonesia, ratifikasi Malaysia, dan apabila kedua-duanya setuju, detailnya akan dibagi tahu kepada umum. Tetapi saya nak bagi tahu sehingga setakat ini, oleh kerana isunya dimainkan begitu besar sekali di Malaysia, kita sampai ke peringkat dah mula memberikan detail tu, termasuklah yang kita cerita tadi, titik indikasi yang kita sebutkan, sampai kita pergi dah pada peringkat itu. Dan Indonesia faham bahawa oleh kerana kita dijadikan dikritik oleh kalangan tertentu, sepatutnya walaupun kita tak boleh nak cerita lagi dari segi tempat-tempat tu, tetapi kita dah bagi tahu ini yang takat ni yang kita sign. Ya, kita tak sign yang lain-lain, termasuk ambalat ni, sebut ambalat ni tak ada lagi. Ya, kita tak buat perundingan lagi pun. Ya, macam mana tu tak tahu berapa lama pula kita nak bayangkan yang kawasan yang kecil tu saja pun mengambil masa 18 tahun. Ya, ni proses perundingan ni melibatkan kedua-dua negara ni. Ya, bukan hanya Malaysia dan Indonesia, kita juga ada negara yang lain, kita dengan Brunei, dengan China, dia kawasan kita kalau melibatkan sempadan, ya, kita dengan Thailand, kita dengan Indonesia, Brunei. Jadi kawasan-kawasan termasuk juga mungkin ada Filipina, mengatakan ada kawasan-kawasan tertentu. Ini negara-negara yang bersempadanan laut dan ada juga negara yang bersempadan darat. Yang ini kita akan teruskan. Sebab tu saya bercadang juga untuk pergi ke kawasan sempadan kita dengan Brunei, kita dengan kawasan Limbang bagi contoh. Kita ada sempadan kita, dan tengok, kaji betul-betul melalui jalan perundingan. Dan begitu juga dengan kawasan-kawasan yang lain, masuklah ke Pulau Sebatik dan sebagainya. Yang ni tim pun akan turun untuk beri penjelasan selanjutnya, apa yang proses yang dah kita buat. Kita maklumkan, bukan kata kita, ada yang kata kita tak maklumkan kepada semua pihak. Proses tu yang begitu panjang yang saya nak ceritakan ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjaga hubungan diplomatik antara negara-negara yang berkaitan. Jadi sebab itu perkara-perkara ini dia mengambil masa. Dia sebenarnya tak ada tarikh khusus bila kita kena tamatkan kesemua perjanjian-perjanjian ini, kerana dia melibatkan banyak isu sensitif dan tuntutan bertindih. Contohnya di Beting Tinggi Ali, masih belum belum selesai. Jadi Datuk Seri, perkara ini membuka ruang untuk parti lawan untuk mengambil kesempatan. Contohnya
berkenaan dengan siapa pakar daripada Malaysia ni, itu pun dipertikaikan ya. kerana tak melibatkan kononnya tak melibatkan agensi yang itu. Mungkin Datuk Seri boleh bagi Saya pencerahan. nak sebutkan di sini kan pakar-pakar ni yang betul-betul pakar. Ya, saya nak sebutkan di sini. Dah berkali pun benda ni pun dah dijawab berkali-kali, tapi dimainkan juga ya. Umpamanya pakar-pakar daripada Malaysia ni, kita yang terdiri daripada pasukan rundingan kita ni, iaitu daripada Kementerian Luar Negeri, lepas tu dianggotai oleh Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Pusat Hidrografi Nasional. Ni antara pakar-pakar selain daripada menggunakan khidmat pakar-pakar yang lain ya. Ini yang secara rasminya yang mereka inilah yang pakar-pakar yang membantu, yang mengadakan perbincangan begitu lama sekali, dan termasuklah berdasarkan kepada konvensyen antarabangsa, macam contohnya konvensyen undang-undang laut kita 1982 ya, lepas tu banyak lagi yang persefahaman yang berdasarkan kepada praktis-praktis yang sebelum ini. Jadi yang ini yang saya nak terangkan, bahawa Malaysia tidak membuat sesuatu perkara itu dengan hanya orang kata pejam mata sign. Tangkap muat. Takkanlah kita nak buat macam tu. Kita semua kan sayang negara kita. Kita tahu tentang soal kedaulatan negara kita, sempadan negara kita. Takkanlah kita begitu mudah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak sign dan terus korbankan kawasan perairan kita. Ya, dan kita pun tahu dari segi pengalaman lalu apa yang berlaku. Baik, kita nak tutup penjelasan tentang treaty ini dengan satu lagi poin yang dimainkan oleh pihak lawan, iaitu PMX tidak pun pernah membentangkan treaty ini, draft treaty ini tak pernah pun dibincang di peringkat kabinet sebelum ianya dimeterai dengan Presiden Jokowi. Komen tu. Takkanlah kita tak ni. Ini merupakan gambaran-gambaran, cerita-cerita palsu yang disebarkan ya, guna untuk mengukuhkan hujah-hujah mereka, seolah-olah yang bercakap itu adalah ahli kabinet ya, dan mereka yang tahu semua yang dibincangkan dalam mesyuarat kabinet dalam kabinet. Benda itu tentunya dah dipersetujui oleh kabinet terlebih dahulu. Takkanlah kita nak buat sesuatu benda tanpa dibawa ke dalam kabinet. Kabinet sudah meluluskanlah lepas tu baru ni. Tapi ianya akan terus dimainkan. Ya, walau bagaimanapun dia macam diwujudkan a glass of water macam ni, separuh kosong atau separuh penuh. Separuh penuh. Ya, ini kan strategi dia panggil untuk dia. Jadi half truth punya strategi. Jadi kalau dia nak balun, nak belasah kerajaan pun, dia akan masuk yang kosong tu lah. Dia akan membawa cerita. Dia cerita peringkat awal tu nampak macam cantik ya, penuh ada seolah-olah faktanya tu benar, tetapi dia bawa ke peringkat kedua pula untuk dia tafsirkan, untuk mengikut kehendak dia apa yang dia nak. Ini yang berlaku. Baik, satu perkara yang baru-baru ni berlaku, ini soalan tambahan ni kita tengok ada daripada netizen ni, Datuk Seri, tentang pencerobohan pihak berkuasa maritim Singapura di Johor, di Kampung Pendas, kampung YB kita Pak Ndak jadi perkara ini di-highlight kerana baru-baru ini semalam saya ingat sampai rosak jaring orang kampung lah kerana isu pencerobohan ini. Dan isu kita, sempadan kita dengan Singapura ni walaupun tersangat singkat, pendek tetapi sentiasa memberi masalah kepada nelayan-nelayan kita di pantai negeri Johor. Komen Datuk Seri. Kita sentiasa, hubungan kita dengan Singapura, dan kita tahu bahawa kawasan-kawasan yang ada itu sentiasa menjadi pertikaian. Sebab tu kalau ada berlaku-berlaku kes yang sebegini, kita tidak mendiamkan diri. Orang kata hanya biar tengok saja kesian macam tu. Tapi biar dari segi praktisnya kita akan menghantar nota memaklumkan kepada mereka apa yang berlaku ya. Dan ini sangat penting untuk menunjukkan ketegasan Malaysia terhadap perkara yang berlaku yang di kawasan yang berkenaan, yang tindakan-tindakan segera yang perlu diambil oleh pihak mereka dan juga oleh pihak kita. Di apa yang berlaku ini juga ada menjadi perhatian kita.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita nak simpulkan di sini bahawa sentiasalah merujuk kepada sumber maklumat yang sahih dan kalau dalam isu persepadanan ini berhubunglah dengan pegawai-pegawai di Wisma Putra atau Kementerian Luar, kerana sangat mudah untuk memanipulasi isu ini demi untuk kepentingan meraih sokongan politik masing-masing. Baik, sebelum kita melaburkan tirai, Datuk Seri, ada satu persoalan yang netizen juga minta ditanyakan kepada Datuk Seri sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional tentang desakan supaya pengerusi Barisan Nasional meletak jawatan akibat prestasi yang tidak membanggakan di PRN baru-baru ni. Komen Datuk? Ya, kita dalam setiap krisis, setiap keputusan, seringkali kita duduk dengar ni, jalan mudah ialah dengan meminta supaya pengerusi, presiden dan sebagainya untuk meletak jawatan. Tapi apakah itu jalan terakhir atau jalan terbaik untuk kita lakukan? Tentunya ketika mana kita nak bercakap tentang soal untuk mengkaji, melihat dari segi prestasi kita ini perlu dilihat secara komprehensif. Adalah malang kalau sekiranya kita lihat hanya seorang saja yang bertanggungjawab. Kenapa tidak yang lain-lain? Kita yang berada bersama-sama ini perlu bertanggungjawab bersama-sama. Jadi kalau dalam prinsip collective responsibility, maka bukan hanya dia, semualah. Baik, kalau kita tengok prestasi Perikatan Nasional di Negeri Sembilan contohnya, Peja yang menjaga Negeri Sembilan, prestasi buruk yang dipamerkan oleh Perikatan Nasional di Negeri Sembilan, tak ada seorang pun yang minta Peja meletak jawatan. Dan begitu juga dengan parti-parti yang lain. PAS pernah mendapat menang satu kursi ya. Dan tidak ada gerakan yang sebegitu. Ya. So, having said all this, Datuk Seri, what's wrong with Ali UMNO sebenarnya? Ya, kita merupakan sebuah parti yang seringkali orang sebut sebagai, ya, ada yang kata Grand Old Party. Ada yang mengatakan oleh kerana kita mempunyai parti yang besar dan kemudian dalam sistem kita yang agak terbuka. UMNO ni dia demokratik gitu. Semua orang boleh bercakap. Ya, you tengoklah macam mana kan. Whatever people say, kononnya ada orang cuba nak kontrol suara, tapi tengoklah apa yang berlaku sejak UMNO ditubuhkan, proses berlaku, the dynamic dalam UMNO tu berterusan berlaku. Jadi saya fikir ini adalah sebahagian daripada proses yang berlaku di dalam parti UMNO itu sendiri, yang kita harap dan setiap daripada krisis itu akan memberikan kita perkara yang lebih baik untuk kita mengukuhkan parti lagi. Ya, kita belajar daripada beberapa peristiwa yang lalu untuk menjadikan kita lebih baik. Pesanan Datuk Seri kepada ahli UMNO dan juga Barisan Nasional dalam kita menempuh saat-saat yang sukar seperti ini. Ya, yang paling mustahak ialah parti itu mesti berdiri atas nama solidariti, disiplin, dan kesabaran menghadapi cabaran dan sebagainya. Dan ini adalah ciri-ciri dan ramuannya. Di samping itu menilai, melihat keadaan yang berlaku dan merangka langkah-langkah yang baik, tetapi berada dalam konsep kebersamaan itu kena ada. Parti itu tidak boleh dirongkai, dipecah-pecahkan, dan apatah lagi dengan membiarkan unsur-unsur daripada luar mengambil kesempatan untuk menghancurkan parti. Tuan-tuan dan puan-puan, gitulah peluang yang kita ada bersama dengan Menteri Luar kita dan juga Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Kadir. Banyak perkara yang kita dah cover pada sesi kali ini. Kita ucap terima kasih kepada Datuk Seri kerana dalam kesibukan masih lagi dapat memberi ruang untuk memberi penjelasan kepada rakyat Malaysia dan juga kepada ahli-ahli parti. Kita doakan selamat maju jaya kepada Datuk Seri untuk mengepalai satu kementerian yang saya ingat sentiasa dihujani dengan peluru-peluru kerana banyak sangat isu yang kementerian perlu menjawab. Jadi selamat maju jaya dan kita ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dapatkan sumber daripada yang sahih, jangan melenting dulu. Memang seronok kalau dapat tahu satu cerita kita nak marah-marah kan. Jadi apa yang paling penting ialah keep cool, sebak dulu apa yang menjadi fakta. Semoga apa yang kita buat ini akan memberi manfaat kepada semua. Bukannya apa yang kita buat ni nak bagi manfaat kepada ahli-ahli politik saja semata-mata, tetapi yang paling penting
apakah rakyat dapat dan bagaimana pentadbiran ini boleh memberi kebajikan dan membawa agenda, mengangkat agenda rakyat itu ke satu tempat yang sebaiknya. Kita masih lagi dalam proses berlari untuk menoktahkan kemiskinan seperti mana yang ditetapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu pun masih lagi kita cari jalan ni macam mana kita nak buat. Banyak lagi agenda kita nak buat. Ini baru 8 bulan. Saya ingat rambut Datuk Seri pun tak lama lagi jadi macam saya. Kalau habis 5 tahun tak nak rambut terus. Jadi selamat berjaya jaya Datuk Seri. Terima kasih datang. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih.